Okay, so apa maksud boleh dibahagi ni? Boleh dibahagi maksudnya bila dia bahagi kita akan dapat kosong. Okay, ataupun remainder dia adalah sama dengan kosong. So itu yang dimaksudkan dengan divisible. So the question is determine the values of A and B. So macam mana kita nak cari value A and B? So first kali kita tengoklah dia punya divisible ataupun divisor dia adalah x squared tambah dengan 2x tolak 3. So kalau kita factorize dia, kita akan dapat x minus 1 dengan x tambah 3. So maksudnya kalau kita bahagikan kita punya polinomial ni, kita bahagi dengan x minus 1 dengan x tambah 3 ni, kita akan dapat dia punya remainder adalah sama dengan kosong. So kita akan buat one by one lah. So untuk x sama dengan 1. So kalau kita masukkan dalam kita punya polinomial, so kita tahu kita akan dapat 0. Okay, sebab dia kata divisible. So divisible ni maksudnya boleh dibahagi ataupun dia punya remainder adalah sama dengan kosong. So kalau kita simplifykan, dia akan jadi A tambah dengan B. So ni 3 tolak dengan 12. 3 tolak 12. Dia akan dapat negatif 9. So kita pindahkan dia akan dapat 9. So ini adalah equation yang pertama. So equation yang kedua kita akan tengok yang ni lah. X tambah 3. So dia akan jadi X sama dengan negatif 3. So kalau kita masukkan ke dalam kita punya polinomial, so yang ni pun sama, kita akan dapat 0. So yang ni akan jadi negatif 3, 3 kuasa 2, 9, 9A tolakkan dengan 3B sama dengan negatif 3 kuasa 3 darabkan dengan 3 tolak dengan 12, so kita akan dapat sama dengan 93. So ni adalah equation yang kedua. So kita boleh gunakanlah sama nak gunakan elimination ataupun substitution. So kalau kita nak gunakan elimination, yang ni kita kena darabkan dengan contohnya berapa? 9. Dia akan jadi 9A tambah dengan 9B sama dengan 81. So kita akan dapatlah, katalah kita tolakkan, 1 tolakkan dengan 2. So 9A akan jadi kosong. Dan 9 tolak negatif 3. So dia akan jadi 12B sama dengan 81 tolak 93. So B adalah sama dengan negatif 1. So dah dapat B dan boleh cari dia punya A. A sama dengan 9 tolak B. So A sama dengan 10. Okay, so dapatlah A 10, B sama dengan negatif 1. Okay, so untuk soalan yang bahagian 5.4 ni, dia akan banyak menggunakan persamaan serentak. Okay, so make sure you tahulah macam mana nak buat penghapusan ataupun nak buat substitution. Okay, and then soalan B dia kata factorize the expression completely. So macam biasalah kalau kita nak factorize, kita mesti gunakan long division. So dia punya equation adalah 3x³ tambah, so A kita dah dapat dah, which is 10. X square tambah dengan B pun sama dengan negatif 1. So dia akan jadi negatif X tolakkan dengan 12. And then kita kena bahagikan dengan X square tambahkan dengan 2X tolakkan dengan 3.
Okay, dan macam biasalah buat long division. Sini kita akan dapat 3. Dan yang ini akan jadi 6. 10 tolak 6, 4. Ini bawa turun. So, tambah dengan 4. Tertinggal. Tolak 3. 3 negatif 9x. So 4x squared. So negatif 1 tambah 9. 9 tolak 1, 8. Bawa turun jadi negatif 12. So tambahkan dengan 4. Okay, so kita tahu memang dia akan dapat kosong lah sebab x squared tambah 2x tolak 3 ni adalah divisible by polynomial ni. So by hook or by crook, dia akan dapat 0 lah dia punya remainder. So kita akan gunakanlah qx darabkan dengan dx tambahkan dengan remainder. So remainder di 0. So untuk factorize dia kena make sure semuanya adalah x kuasa 1. So yang ni barulah kita consider sebagai factorize completely. Okay, so untuk factorize ni memang kita kena gunakan long division lah. So tak ada cara yang lain. Cumanya daripada sini, kita nak pergi sini kita boleh gunakan calculator. So tekan je calculator, dapatlah dia punya factorize. Okay. Okay, and then kita ada. So I think question 4 dengan question 5 dia lebih kurang sama je. Dia punya soalan di mana kita kena cari dia punya nilai lah P dengan Q. Cuma untuk soalan 4 ni dia ada bagi remainder dengan factor. So kalau factor ni kita akan dapat dia punya remainder di 0, tapi yang remainder ni akan jadi sama dengan 4. So macam biasalah kita akan ada 2 equation. Okay, soalan nombor 5. So yang ni adalah homework lah. Okay, for question number 5, dia bagi Px sama dengan x squared tolak 5x tolak 1 darabkan dengan 2x tolak 3 tambah dengan 7. Show that 2x plus 1 is a factor of Px. Okay, so macam mana nak show? So macam biasalah kita kena show kan yang bila kita masukkan kita punya factor ni ke dalam kita punya polynomial, dia mesti sama dengan 0. Okay, so x dia adalah sama dengan negatif 1/2. So kalau kita masukkan negatif 1/2 dalam kita punya polynomial ni, kita tengoklah dapat ke tidak sama dengan 0. Okay, so kalau kita kira masukkan dalam kalkulator dan kita akan dapat kosong. Okay, dan kita boleh kata yang 2x tambah 1 is a factor of Px. Okay, so kita kena showkan dia equal to 0 je, then dia adalah factor untuk Px. And then x of Px is product of 3 linear factor. So yang ni samalah, atau kata lain dia adalah factorize. So macam mana factorize, kita kena buat long division. Tapi kalau you perasan kita punya Px ni,
Dia dalam bentuk yang agak pelik lah, which is x squared tolak 5x tolak 1 darabkan dengan 2x tolak 3 tambah dengan 7. So kalau kita nak bahagi yang ni memang tak boleh lah sebab um, ke dah bahagi. Okay, belum. Kita kena darabkan satu-satu. Akan jadi 2x kuasa 3 tolak 3x squared tolak 10 tambah 15x tolak 2x tambah 3 tambah dengan 7. So 2x cube tolak 3 x squared 2x squared 3x squared 10 15 kita tambah 5x tambah 3x tambah 10. Okay, then barulah kita bahagi. So nak bahagi dengan apa? So yang ni dia bagi tahu dah 2x plus 1 ni adalah dia punya factor. So kalau kita bahagi dengan 2x plus 1 then kita akan dapat another factor lah. So yang ni sama dengan x square akan jadi 2x cube tambah x kuasa 2 negatif 3 tolak 1 negatif 4. Sir? Ya. Yeah. Bukannya yang negatif 10x tu ada kuasa 2-nya kah? 5 darab 2 10 kan. Okay. Lepas tu negatif itu akan jadi 13. So x 15 tolak 2 akan jadi 13 x. Okay. Hopefully betul lah. Okay, so yang ni dia akan jadi negatif 13 tolak akan jadi negatif 14x squared tambah 13x. Kita akan jadi 7. Tolak 7. Tambah 7. Akan jadi 20. Tambah 2 darab dengan 10. 20x tambah dengan 10. So betul lah. Okay, saya akan dapat kosong. Sebab kita tahu 2x tambah 1 ni adalah dia punya factor. So bila kita bahagi dengan factor memang kita akan dapat 0 remainder. So kita boleh tulis Px adalah bersamaan dengan x squared tolak dengan 7x tambah dengan 10 darabkan dengan dia punya divisor, dan yang ini kita boleh guna calculator sahaja. Akan dapat x tolak 5, x tolak 2 dengan x tambah 1. So kita dah express lah sebagai 3 linear factor. So linear ni maksudnya dia punya x kuasa 1. So ini adalah dia punya factor. Okay, next kita pergi kepada
Subtopik yang seterusnya, inilah yang kita panggil sebagai zeros of polynomial. So ada beberapa kelas yang saya dah bagi tahu sedikit berkaitan dengan zeros. So apa itu zeros? So zeros ni basically dia adalah apabila Px sama dengan A okay, so katalah Px is equal to A, then A is called a zero of polynomial Px. Also, A is the root of Px is equal to 0. Okay. Kan? So dia senang cerita, bila kita dapat sesuatu faktor, okay, contohnya macam tadi kan kita dapat faktor dia berapa, contohnya faktor dia adalah x tolak 2. So kalau kita tukarkan dia kepada x tolak 2 is equal to 0, then x sama dengan 2, dan yang ini kita panggil sebagai roots ataupun punca. Okay, yang selalu kita cari tu kan. So inilah punca. Then kalau kita buang dia punya x, kita letak 2 je, yang ini kita panggil sebagai zeros. Okay. Nah inilah zeros lah. So maksudnya kalau dia dapat kosong, maksudnya polinomial tu dapat kosong, then yang A tu adalah yang kita panggil sebagai dia punya zeros. Okay. Also, x is equal to A is the root of Px sama dengan 0. So, kalau roots dia tulis dalam bentuk x is equal to A. Kalau zeros dia akan letak A sahaja. So, itulah beza antara zeros dengan roots. Okay, now we go to the example. Show that 1 is a zero of polynomial for x cube tolak 3x squared tambah 3x tolak 1. So, macam mana nak show? Senang je. Zeros ni kalau kita letak dalam kita punya polinomial tu dia memang akan dapat 0. Sebab tu nama dia 0. Okay, so kalau dia tekan calculator, dia akan dapatlah dia sama dengan 0. So kita tulislah conclusion. Therefore, 1 is a 0. For polynomial x cube tolak 3x squared tambah 3x tolak 1. Okay, and then yang ketiga, show that x is equal to 3 is one of the roots of x cube tolak 2x squared tolak 5x tambah 6 is equal to 0. So sama juga. Macam mana kita nak show dia adalah root? So kalau kita masukkan 3 dalam kita punya polinomial tu, kita mesti dapat 0. So kita dah show lah yang x equal to 3 adalah one of the roots. Okay, sebab zeros dengan roots ni adalah benda yang sama. Dia dah bersenang, cuma dia punya tulisan sahaja berbeza. Kalau roots dia letak x sama dengan 3, dia mesti ada x equal to 3. Kalau zeros dia 3 je. Ni zeros lah. Tapi dia adalah benda yang sama. Sebab tu kalau nak proof pun dia guna benda yang sama lah. Okay. And ketiga-tiga ni adalah berkaitan. Factor, roots dengan zeros ni adalah benda yang sama. Cuma factor kita tulis dalam bentuk bracket, roots dalam bentuk x, and then zeros dalam bentuk nombor sahaja. Okay, next example, find all the roots of 2x cube tolak 8x squared tambah 16. Okay, so untuk soalan nombor 3 ni, tengok betul-betul sebab dia keluar dalam group assignment. Macam mana kita nak cari dia punya roots ni, sedangkan dia tak bagi tahu pun apa dia punya factor ataupun dia punya roots.
Okay, dia bagi polinomial je. So macam mana nak cari? Okay, you kena guna kaedah yang kita panggil sebagai try and error. Okay, so macam mana try and error ni? Kamu pergi tekan calculator. Okay, apa dia punya ni? Pergi ambil calculator. Ambil. Jangan malas. Jangan tengok aje. Okay, ambil calculator. Lepas tu tekan dia punya polinomial tu. Okay, 2 X cube tolak 8 X kuasa 2 tambah 16. Okay. So, apa yang kita nak buat adalah kita nak cari satu roots ataupun satu factor daripada kita punya polinomial ni. So kita kena test lah. Okay, sebagai contoh sekarang kita pilih berapa? Satu kan. Tekan calculate. Nanti dia tanyalah. So tekan 1. So tengok jawapan dia dapat tak kosong. So kalau kita tengok dapat 10 kan. So maksudnya 1 bukan dia punya roots. Kita try lagi. Senti. Okay, kita try lagi. Berapa? 2. Dapat kosong. Okay. So you boleh try lah. Mula-mula start dengan 1, lepas tu negatif 1, lepas tu 2, negatif 2, 3, negatif 3 sampai dah dapat jawapannya kosong. Okay. So bila dapat kosong, maksudnya kita tahu yang 2 tu sebenarnya adalah salah satu roots daripada kita punya polinomial. So kita boleh kata X sama dengan berapa tadi? 2 kan? Is one of the roots. Okay. So lepas dah dapat satu root, daripada sini kita boleh terus buat long division. So dia akan jadi X tolak 2 lah kan? And then 2x cube tolak 8x squared tambah 16 tambah 0x tambah 16. Dan kiralah 2x kuasa 2 tolak 4x kuasa 2. Negatif 8 tambah dengan 4, dia akan jadi negatif 4x squared tambah dengan 0 tolak 4x, so akan jadi negatif 4x squared tambah 4 darab 2, 8, so tolak 0 tolak 8, negatif 8 dan 16, so dia akan jadi negatif 8. Negatif 8x tambah 16. So dia mesti dapat kosong. Kalau dia tak dapat kosong, maksudnya salah lah kamu punya roots ni. Okay, sebab kalau kita bahagi dengan dia punya roots ataupun bahagi dengan dia punya factor, memang remainder dia adalah sama dengan kosong. So kita boleh kata dia punya roots adalah 2x cube tolak 8x squared tambah dengan 16 sama dengan kosong kan. So dia akan jadi 2x squared tolak 4x tolak dengan 8 darabkan dengan x tolak 2. Dan kalau dah sampai kuasa 2 ni kita boleh guna calculator je lah macam biasa. Okay. Saya salah kira tu 2x cube tolak 8x squared tambah 16. X 2 darab 2, 4
Negatif 8 tambah 4. Negatif 8. Negatif 4. Nombor kosong, negatif 4 x square. Negatif 4 darab negatif 2 dapat tambah 8. Kosong tolak 8, negatif 8, negatif 8. Betul lah. Sebab macam tak dapat lah dia punya roots dia. 1 tambah 5. Okay, saya ni KIB dulu. Saya takut salah kira. Sebab kalau kira factorize ni dia tak dapat kan dia punya roots dia kan. Tu orang tekan dapat tak? Dua x. Okay, so mungkin dapat berapa? Siapa yang jawab tadi? Dapat berapa? Dapat berapa? Dapat jawapan dia puluhan kan? Okay, so saya kalau siapa yang dapat tu tolong bagi tahu Takut saya tekan. Tapi kalau ikut saya punya ni dia akan dapat perpuluhan. So kalau perpuluhan dia tak boleh guna calculator lah. So dia kena guna formula. Apa formula dia? B squared. Okay. Plus minus. B squared minus. Betul ke? Tapi ingat formula dia. Negatif B plus minus square root B squared minus 4AC bahagi dengan 2A. So yang ni kita akan dapat negatif B kan, negatif 4 plus minus punca kuasa negatif 4 kuasa 2 tolak dengan 4 darabkan dengan 2 darabkan dengan negatif 8. Bahagi dengan 2 darabkan dengan 2. Saya akan dapat dua jawapan lah. Satu X sama dengan 3.236. Lagi satu X sama dengan negatif 1.236. Ni kalau saya tak salah kira lah. Kalau saya salah kira boleh bagi tahu betul lah 1 tambah square root 5 ataupun 1 tolak square root 5. So kalau dapat jawapan macam tu dia tak boleh guna calculator, dia mesti gunakan formula. So mesti guna formula ni lah, sama nak gunakan perpuluhan ataupun tambah square root 5 ataupun 1 tolak square root 5. So dia ada 3 lah, X sama dengan 2. Okay, so boleh listkan X sama dengan 1 tambah set 5, X sama dengan 1 tolak set 5, X sama dengan 2. Okay, so ini adalah kalau you punya tekan calculator dapat jawapan perpuluhan ataupun dapat jawapan yang pelik-pelik macam ni, then tak boleh guna calculator. Okay, jangan tiba-tiba dia tulis macam ni, 1 tolak set 5, 1 tambah set 5. Salah. Okay, sebab
takkanlah kamu boleh factorize square root kan. So jangan tulis macam ni. Okay, saya beritahu awal jangan tulis macam ni, mesti gunakan formula. Sebab untuk cari dia punya root ada dua cara lah, satu guna factorization, satu lagi guna formula. Okay. Okay, so soalan macam ni pun ada possibility juga untuk masuk dalam exam, so tolonglah salin. Okay, untuk soalan 4 ni pun sama juga cara dia. Cumanya yang ni dia cari roots kan. Tapi yang soalan 4 ni dia cari zero. So zero dengan root lah benda yang sama. Cuma akhir tu kamu nak tulis dia punya zeros atau roots tu yang berbeza. So sama juga yang ini you kena carilah. Okay, saya ulang balik mana yang tak dapat tadi. Okay, pergi tekan ambil kalkulator, jangan malas. So salin pula. Tulislah dia punya X dia berapa. So kita ada X cube tolak 4X square tambah X tambah 6. So kita try lah. Okay, katalah kita start dengan 1. So dapat 4. So bila 4 ni tak boleh lah. Try lagi. Dua. Dapat. Kosong. Okay. So maksudnya kita tahu X sama dengan 2 ni adalah dia punya zeros ataupun dia punya roots. Okay. Sama juga you kena buatlah dia punya long division tu. Yang kat sini adalah X tolak 2. Okay. Then buat benda yang sama. Buat long division. Cumanya dekat jawapan akhir tu dia adalah zeros lah. Okay, zeros. So kita tahu zeros dia adalah 2. Ni yang kena cari lagi 2. Okay. So yang ni pun adalah homework. Soalan 5 pun sama, cari dia punya zeros. So cara yang sama, try and error sampai dapat dia punya X dia sama dengan berapa, and then buat long division, then tulislah dia punya zeros. Dah habis Okay, boleh kita buat. Okay, kita buat yang nombor 4 ni. So macam biasalah X kuasa 1 kuasa 2 akan jadi X cube tolak 2X square. So, negatif 4 tambah 2 negatif 2 tolakkan dengan 2 X tambah 4X. 1 tolak 4 negatif 3 tambah 6. So negatif 3 negatif 3X tambah 6. So dapatlah kosong. So maksudnya betul lah X sama dengan 2 ni adalah dia punya roots. And then kita tulis dalam bentuk Dx sama dengan X squared tolak 2X tolak dengan 3. Darabkan dengan divisor X tolak 2 tambah dengan kosong. And then yang ni tekanlah kalkulator. 1 negatif 2 negatif 3. Saya akan dapat X tolak 3 dengan X tambah 1. Okay. So ini adalah dia punya factor. Tapi soalan dia kata find the zero. So kamu listkanlah zero dia adalah 2 ataupun 3 negatif 1 dengan 2. So macam mana saya dapat ni? Saya dapat daripada sini lah. So kalau you
tak tahu nak cari dia punya zero, kamu boleh tukar dia dalam bentuk roots dulu. So dia akan jadi X sama dengan 3, X sama dengan negatif 1, X sama dengan 2. So ni adalah faktor. So kalau soalan minta faktor, kamu listkan je. Yang ini adalah roots. Dan ini adalah zeros. Okay. So fully nampaklah perbezaan di antara faktor, roots dengan zero. Tapi tiga-tiga ni adalah benda yang sama sahaja. Okay. Okay, sekarang cuba try soalan nombor 5. Kita ada masa lagi 15 minit. Okay, cuba try soalan nombor 5. Dan then cari dia punya zeros. Nanti saya akan panggil untuk hantar dia punya solution. Okay, so boleh start sekarang.
Okay. So ada tak yang nak hantar? Boleh hantar kat Telegram. Tino Arzlina ada? Tino Arzlina. Ada sir. Okay, boleh hantar tak? Saya kejap. Jawapan. Oh kita ada dua dah. Okay, tinggal satu. Okay, so dia first kali dia guna try and error, dia dapat X sama dengan negatif 2.
then dia buatlah long division macam biasa. So kalau dia dapat kosong dia punya ni, maksudnya betul lah kamu punya X tambah 2 tu adalah dia punya faktor. Then factorize dapat 2X tolak 1. No, ni adalah dia punya roots. Ni adalah dia punya jawapan. Okay, tengok yang lain betul ke tidak? Sama ke tak jawapan? Rasa macam dah betul. Okay. So kalau kita tengok yang trial and error tu dia dia boleh jadi nilai berbeza lah. Okay. So yang ni dia dapat bila trial and error adalah 1/2. Okay. Walaupun agak rare apa. Okay. Macam mana kita nak tahu kita punya roots ni sebenarnya berapa? Sebenarnya kamu boleh tekan je calculator kuasa 3 ni. So nanti kamu akan dapat terus dia punya jawapan ni. Okay, tapi dalam nak tunjukkan dalam jawapan, so you kena tunjuk satu je lah, jangan terus dapat 3. Okay, sebab ada calculator yang boleh factorize kuasa 3 kan. So daripada situ you boleh tengoklah pilih satu daripada X tersebut. So yang ni dia dapat 1/2. And then buat long division. So kalau dapat kosong ni betul lah. And then tukarkan kepada QX. Darabkan dengan DX. Dia akan dapat zeros. Negatif 2/3, negatif 2, 1/2. Okay, kita tengok Siti Nur Razlina. Ush. Macam nak? Macam nak rotate? Okay, tak apalah kamu rotate lah phone tu. So yang ni dia dapat X sama dengan 1/2. Lepas tu dia buat long division, tapi long division dia okay, ni betul. Okay. Okay. So ni tak payah. So ni kena factorize lagi. So barulah you akan dapat you akan dapat 3 lah dia punya zeros. Okay, thank you very much Siti Nur Azlina. Okay, sir. Okay, so soalan nombor 6 ni dia dah out of syllabus dah sebenarnya. So tak payah jawab. So dah habis dah kita punya chapter 5. So dah habis chapter 5, so hari next week kita akan masuk chapter 6 lah. Okay, so if you have any further question then you boleh PM saya dekat Telegram. Cuma ni nak bagi tahu pasal group assignment, so minggu ni kena hantar. Jangan lupa kuliah pada hari Jumaat malam untuk siapa yang terlibat. And then sebenarnya itu sahajalah. Okay, thank you very much. See you next class. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
Saya mana hantar soft copy ke hard copy sir? Soft copy. Kamu macam Okey, sir.